Okey cikgu, bila kita nak mengajar, kita nak ada whiteboard digital yang kita boleh tunjukkan pengajaran kita kepada murid dan kita membuat pelbagai benda dekat whiteboard digital itu, kita boleh gunakan Jamboard. Kerana Jamboard ni sebenarnya dia percuma dan sekali datanglah dengan package kalau kita menggunakan ID Delima, dan dalam tu cikgu boleh buat macam-macam. Cikgu boleh masukkan gambar, cikgu boleh lukis, cikgu boleh buat lakaran, cikgu boleh buat anotasi dan macam-macam lagi. Jom kita tengok macam mana dan bagaimana nak menggunakan Jamboard. Kita type jamboard.google.com. Okey, dekat jamboard.google.com ni kita akan dibawa kepada recent jams. Jam ni sebenarnya kita punya papan whiteboard kita lah, whiteboard digital. So untuk create yang baru, cikgu pergi ke sebelah bawah ini. Dekat ni ada macam tanda tambah kan. So kita klik. Okey, kita dah ready dah ni. Mesti excited kan macam mana kita nak buat. Okey, whiteboard digital dia mudah dan sangat menarik. Lagi menarik kalau cikgu ada laptop yang jenis touch screen, yang cikgu ada pen, stylus ataupun cikgu gunakan iPad. Memang best. Okey, mula-mula. Okey, sekarang ni saya menggunakan laptop. So kita kena lakas secara tangan je lah kalau kita pakai. Kalau kita ada pen ke, dia akan jadi cantik lah bila kita tulis tu. So cikgu boleh mula dengan lakaran ataupun tulisan. Contoh, okey, bila saya klik dekat pen ni, cikgu boleh pilih jenis pen. Pen biasa, marker, highlighter ataupun brush. Kalau highlighter ni mungkin kalau kita dah ada teks lah. Okey, dan warna dia kita boleh pilih daripada 6 pilihan. So saya akan tulis kat sini, saya gunakan pen. Okey. Saya mungkin nak kata matematik. Okey. Ataupun sebenarnya dalam konteks ni cikgu mungkin nak mungkin bukannya lakar tapi mungkin nak tunjuk anak panah and everything semua. Okey, tapi sebelum saya pergi jauh, tidak lupakan sebenarnya kita boleh setkan background. Okey, sama ada nak canvas putih macam ni ke ataupun ada garis-garis ke. So kita boleh pilih dekat set background. Okey, kita boleh pilih ada yang dot. Ini sesuai lah kalau yang nak ajar matematik kan. Kita juga boleh pilih baris. Ini untuk yang subjek mungkin subjek-subjek bahasa ke, nak ajar tulisan ke dan sebagainya. Dan mungkin nak lukisan yang berpetak. Kita juga boleh pilih daripada kertas graf. Okey, ataupun warna macam ni. So kita mungkin pakai color putih nak bagi dia kontra. Ataupun kita boleh letakkan gambar. So kita terus boleh buat anotasi. Kita try yang biasa dulu. Okey, yang canvas kosong. Nanti kita tengok bagaimana kalau kita menggunakan canvas berbeza. Kalau cikgu nak tuliskan perkataan sebenarnya tapi tak nak tulis, cikgu nak letak perkataan, cikgu boleh gunakan teks. Macam kat bawah ni kita ada text box. Okey, kita klik saja. Dan kita typekan, kita nak type apa? Pelajaran, okey, matematik tambahan. So nanti cikgu boleh adjust. Okey, kalau cikgu klik kat titik 3 ni, dia akan pilihan edit, duplicate ataupun delete. Cikgu juga boleh pilih size tulisan. Dia besar dan kecil. So kita boleh susun ikut tajuk dan benda ni sesuai kalau cikgu nak buat objektif pembelajaran. Kan bila nak mula kelas online, kita nyatakan objektif pembelajaran, so kita boleh letak tepi. So saya cubalah. Contohnya macam kat sini objektif pembelajaran. Ada setengah guru dia dah buat siap-siap dah. Jadi dia tinggal letak saja gambar lah kat tepi ni. Okay, so saya letak. Dan ini actually kita boleh pilih tulisan ni kalau kita tak nak, okay, kita boleh padam sebenarnya. So kita padam. Actually boleh pilih size sepatutnya. Ini tak ada. Kita padam dia. Itu lebih mudah kalau kita gunakan stylus. Okay. So objektif pembelajaran kita kat tepi ni. Okay, kita boleh masukkan juga sticky note. Ni nota-nota kita. Okay. Kita letak sini. Saya letak lagi satu teks. Di akhir sesi, murid dapat, kita mungkin letak kat sini. Okay, di akhir sesi murid dapat. Okay, dan baru kita masukkan sticky note. 1. Menyelesaikan operasi tambah. Ini contoh aja cikgu. Cikgu lebih tahu dan spesifik lah tentang objektif pembelajaran kita nak menyelesaikan operasi tambah
digit SAR. Ni lebih kurang lah SAR. 5 operasi tambah digit, 2 digit, nombor 1 digit. Saya kurang pastilah sebenarnya matematik macam mana, tapi contoh saja. Okey, so kita boleh letakkan kat sini. So inilah dia objektif pembelajaran dia. Okey, so kita boleh masukkan gambar juga. Okey. So kita boleh masukkan gambar. Gambar ni kita boleh cari dekat Google Photos kita, Google Drive kita, Google Image Search pun boleh. So kita boleh cari 1 tambah 1 tu ada tak gambar? Adalah. Okey, kita ambil yang saya rasa. Mungkin kita boleh tunjuk yang ambil gambar ni. Ini sebagai contoh. So dia tengah ambil gambar. Atau kita sebenarnya boleh juga masukkan daripada kamera kita, URL ataupun kita upload mana ya. Okey, so inilah antara contoh-contoh yang kita boleh buat dan kita boleh conteng-conteng lah kat atas gambar ni. So kita boleh sundia, kita boleh adjust, rotate and everything semua. Okey, dan kita boleh masukkan shape. So kita gambarkan dengan objek. So ini ialah okey. Dan kita masukkan lagi. Apun kita buang yang ini. Okey, yang ini kita duplicatekan supaya dia sama, duplicate. Okey, so saya dah duplicate. Sekarang saya nak masukkan tambah. Apa saya buat ialah saya gunakan shape. Cari shape yang ini. Okey, so saya buat tu shape. Tapi satu saya buat lintang. Okey, ni nak tunjukkan dia tambah ni. Kita tengok kita boleh adjust tak color dia. Ini untuk pen saja. Kalau shape ni kita tak boleh adjust color saya rasa. Okey, tak apa. So nanti kita copy yang ni. Okey. Boleh. Kita klik ni dan kita duplicate lagi. Kali ni kita rotatekan dia. Ni kepentingan rotate ni, so kita dah buat dua benda. So dia dah jadi tambah, tapi kita kena pendekkan sikit lah saya rasa. Okay, pendekkan. Tapi sebenarnya kena sama size. Ni kita pendekkan sikit. Kejar sampailah. So dia dah 1 tambah 1. So sama dengan 2. Jadi murid akan faham konsep tu lah. So ini sedikit sebanyak tentang Jamboard. Dia mudah saja, dan bila kita nak terangkan, kita nak pastikan murid tu fokus, kita boleh gunakan laser pointer. So laser pointer ni warna merah. So kita boleh ni, bila kita press and hold dekat trackpad atau kita tekan klik dengan mouse dan kita hold, kita boleh menggariskan dia macam tu. Okey, pada pembelajaran kita pada hari ini, kita tekan dengan mouse tekan and hold ataupun kat trackpad press and hold, menyelesaikan 5 operasi tambah digit 1 unit. Contohnya ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Tu cara kita menerangkan. Okey, jika cikgu nak gunakan, ini ialah peringkat pertama, cikgu nyatakan objektif pembelajaran dan juga pengenalan. Cikgu baru nak ajar konsep dan everything semua. Kalau cikgu nak masuk kepada bahagian kedua, cikgu dah mula nak buat aktiviti, so jawab dengan murid, cikgu boleh tekan yang ni, create frame yang seterusnya. Okay, create frame. So bila cikgu kembali kepada yang page pertama, ini masuk page ke-2. Okay. Kalau background kita kena gambar yang besar lah. Saya ingatkan setakat dah masukkan foto saja. That's why dia tak boleh. So tak apalah, kita boleh abaikan. So kita boleh gunakan chalkboard. So kita boleh gunakan color putih. Kan rasa-rasa macam nak papan hitam kan. So kita pakai color putih atau kita pakai marker. Jadi macam ni lah. Okey, cikgu. Kalau cikgu nak masukkan file yang kat sini, dia tak boleh. Okey, kalau dekat online, kita daripada online, kita tak boleh masukkan PDF file. So kalau nak masukkan PDF file tu, kita hanya boleh gunakan, kalau kita boleh gunakan daripada iPad rasanya. Hanya dengan menggunakan iPad, kalau pakai iPad baru boleh. Okey, kalau kita nak, kita bagi satu latihan, kita kembali pada yang pertama. Katakan ini adalah page latihan. Okey, kita duplicate dan jadi yang kedua. Okay, so tengok kat bawah ni, expand. Okey, yang ini actually kita boleh duplicate. So kalau kita duplicate, dan ini adalah untuk aktiviti murid frame kedua. Katakan ni frame kedua, dia sama dengan pertama tadi, kita nak aktiviti murid. Kita boleh share sebenarnya. Kita boleh share. Tekan share. Okey. Kemudian kita tekan share. Okey, kita tekan yang dekat sini. Kita letak anyone with the link. Can edit.
So, kita boleh bagi link pada murid dan semua murid boleh masuk link ni dan mereka boleh jawab soalan-soalan tu atau mereka boleh buat aktiviti kolaboratif. Mungkin masing-masing nak buat peta-peta ke, mereka nak melabel ke beramai-ramai kan. So, masing-masing ataupun mereka nak kongsikan idea ke dengan mereka masukkan sticky notes pun boleh. Contohnya cikgu tanya, berikan contoh-contoh soalan matematik. So, dia orang semua akan gunakan sticky note, semua tampal sini. Jadi, kalau ada 18 orang murid, 18 orang akan show. Okey, setelah selesai, kita boleh tekan dekat more actions. Kita boleh rename juga nama jam ni. Kita rename Matematik. Okey, Matematik. And then kita boleh download sebagai PDF. Kita boleh save frame as image untuk jadi background kemudian kan. Kita boleh buat make a copy dan macam-macam lagi. Kita boleh juga tengok see version history. Ini penting kalau kita allow murid kita untuk buat aktiviti kolaboratif dan kita nak tengok silapnya dekat mana. Okey. Itulah sahaja. Senang kan? So, kalau kita nak tengok semula Jamboard, papan-papan Jamboard yang kita dah buat, kita tekan dekat logo Jamboard ni. So, kita akan dibawakan ke muka depan. So, semua Jamboard kita ni sebenarnya masuk dalam Google Drive. So, mana-mana komputer atau laptop kita gunakan, kita akan boleh gunakan, kita boleh akses Jamboard ni. So, senang sajalah. Okey. So, selamat mencuba cikgu. Semoga perkongsian saya ini membantu cikgu untuk membuat satu aktiviti yang cukup menarik, mudah dan ringkas. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi.